Baik, kita boleh mulakan kuliah kita hari ini hadis kalimat thayyib, hadis yang ke-184. Hadis ini 86. Oh, okey. Tajuk baru ya. Hadis yang ke-186. Tajuk dia fil majlisi. Ya. Fil majlisi. Okey, sebelum kita teruskan dengan bab berkaitan dengan majlis, ya, dari al-majlis. Jadi kita ulang sedikit pelajaran lalu yang boleh memberikan manfaat kepada kita, yaitu tentang bunyi, ya, bunyi kokokan ayam jantan, kemudian bunyi keldai, bunyi salakan anjing. Ya. Jadi di antara tiga binatang ini, ya, ada dia punya keterangan. Ya, kalau bunyi, ya, kokokan ayam jantan di luar waktu, ya. Kalau biasa masa waktu pagi itu biasalah. Tapi di luar waktu kalau dia berkokok, ya, tanda malaikat lalu. Pada masa itu berdoalah kebaikan. Ya, akan diaminkan oleh malaikat. Ya, doa kita pun, ya, mustajab masa itu. Dan seandainya bunyi, ya, hamir atau keldai, ya, itu, ya, nak menunjukkan, ya, adanya syaitan. Keldai, ya, dia melihat sesuatu yang kita tidak lihat. Ya, bukan keldai, ya, tetapi juga anjing, ya, diterangkan juga anjing. Ya, anjing juga, ya, kalau dia menyala. Dan diterangkan menyala ini bahawa salakan tu bukan salakan biasa. Anjing ni biasa menyala lah, tapi salakan tu salakan ia di waktu malam. Kemudian keadaan dia mengilai, ya. Dia melihat sesuatu yang kita tidak lihat, iaitu dia melihat syaitan. Sebab dia bila melihat syaitan ni aneh bagi dia. Kalau dia melihat manusia atau binatang-binatang lain dia biasa, tapi dia melihat sesuatu yang dia tak pernah lihat, mungkin bagi dia sesuatu yang ganjil. Jadi dia melihat syaitan. Jadi apa yang perlu, ya, bila kita mendengar suara salakan anjing yang mengilai, memanjang, itu kita kena berlindung dengan Allah, ya, daripada syaitan yang direjam. Boleh katakan auzubillahi minasyaitonirrajim ataupun auzubillah min zalik. Dan begitu juga kalau keldai, ya, kita juga suruh berlindung. Yang baik tadi ialah ayam, ya. Kalau berkokok pada luar waktu, itu tanda dia melihat yang dia tak pernah lihat juga. Tapi, ya, dia katanya melihat malaikat. Inilah kelebihan-kelebihan, ya, binatang, ya, yang, ya, kita tidak tahu, tapi Nabi telah memberitahu kepada kita. Baik, itu pelajaran yang lalu, dan kita sekarang masuk tajuk fil majlisi, dari hal majlis, ya. Baik, dari hal majlis, ya, hadis yang ke-186 boleh catatkan, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa duduk di satu majlis lalu banyak padanya perbualan, lalu ia berkata, sebelum berdiri dari majlis itu, dari majlis itu, maha sucilah engkau
Wahai Allah, Maha sucilah Engkau, wahai Allah, dan dengan pujian Engkau. Koma, aku bersaksi aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Aku minta ampun kepada Engkau dan aku bertaubat kepada Engkau. Melainkan Allah hapuskan baginya apa yang adalah ia dalam majlisnya itu. Noktah. Hadis riwayat Tirmizi ia berkata hadis hasan sahih. Okey, semak semula ya. Dari Al-Majlis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man jalasa fi majlisin," barang siapa duduk di satu majlis, "fakathura fihi laghuhu," lalu banyak padanya perbualan. Mana biasalah ya, kita dalam majlis ya, berborak-borak, berbual-bual ya. Jadi ya, di situ terkadang ya ada baik ada buruk ya. Faqala, lalu ia berkata qabla an yakuma, lalu ia berkata sebelum bahawa ia berdiri daripada duduk min majlisihi zalika, mana daripada majlisnya itu. Artinya dia sebelum berdiri atau keluar sebelum berdiri ataupun belum keluar daripada majlis itu, dia ucapkan kalimah ini. Ikut ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai situ ya. Jadi kalau kita baca ya, tasbih ini disebut tasbih kifarah ya. Tasbih kifarah. Jadi sebelum kita meninggalkan majlis, kita baca subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Jadi kalau kita baca tasbih kifarah ini, fadilatnya atau kelebihannya illa, melainkan kafarallahu lahu ma kana fi majlisi zalika ya, melainkan Allah ya akan menghapuskan apa yang
ya, baginya apa yang adalah ia pada majlisnya itu. Maksudnya Allah akan menghapuskan apa-apa kesalahan kecil-kecil dalam majlis itu. Ya. Ini kelebihan namanya tasbih kifarah. Ya. Ini ada tuntutan. Tapi kalau kita baca surah Wal Asri, biasa orang baca, surah Wal Asri itu tidak ada dalil ya. Hanya sebagai satu peringatan saja. Ya, watawasau bil haq, watawasau bis sabri, bersama-sama dengan kebenaran, bersama-sama dengan kesabaran. Itu hanya sebagai peringatan saja, saling mengingat. Tapi bukan tuntutan hadis bila akhir majlis kita baca wal asr itu tak ada. Tapi kalau akhir majlis kita baca tasbih kifarah, ini ada hadis. Ya, ini hadisnya. Yang kita selalu baca lepas kita belajar, selalu kita baca tasbih ini. Jadi yang tak hafal tu hafalkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, maha sucilah engkau wahai Allah, dan dengan pujian engkau aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan engkau. Aku minta ampun kepada engkau dan aku bertaubat kepada engkau. Ya. Itu bacaannya. Nama dia apa? Tasbih. Ya. Tasbih. Terkadang orang ni dia tidak dapat membezakan mana doa, mana tasbih. Ya. Mana zikir. Jadi kalau doa ni dimulakan dengan kalimah-kalimah yang berbentuk Rabbana, Ya Rabbana, ataupun Ya Rabbi, ya. Allahumma, itu doa. Tapi kalau macam Subhanakallahumma wa bihamdik, ini tidak ada, bukan satu permohonan. Ya, ini tasbih, berbentuk tasbih. Macam Nabi Yunus. Ya, Nabi Yunus dalam perut ikan, dia baca tasbih ataupun zikir dengan perkataan la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu dikatakan sebagai zikir ataupun tasbih. Tapi kalau orang gunakan doa Nabi Yunus, sebenarnya orang macam ni dia tidak memahami antara konsep doa dan zikir ataupun tasbih. Doa ni kita mesti ada permohonan, ada nida, contohnya Ya Rabbi, Ya Allahumma, wahai Allah, macam tu. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami. Ini namanya doa. Okey, 187 teruskan. 187 dan pada hadis yang lain, bahawasanya apabila adalah ia dalam majlis yang baik, adalah ia seperti cop baginya, dan jika adalah ia majlis sebelah majlis bercampur, adalah ia kifarah, dalam braket penghapus dosa baginya, lahu baginya. Nokta hadis riwayat Al-Hakim.
Baik, ini saya mak semula. Hadis 187, wa fi hadisin akhar, dan pada hadis yang lain. Mana kalau kita baca kifarah ni, tasbih kifarah ini, pada hadis lain diceritakan annahu idza kana fi majlisi khair, bahawasanya ia apabila adalah ia dalam majlis yang baik. Ya, contoh kita majlis ilmu ni majlis baiklah. Ya. Jadi sekiranya kita berada di majlis yang baik, kana katabi'i lahu, adalah ia seperti cok atau meteri baginya. Ya. Maknanya kita baca tasbih kifarah itu sebagai cok. Ya, cok meteri kita dalam kebaikan. Macam tu. Sebagai cok dia. Wa in kana majlisi tahlid, dan jika adalah ia pada majlis tahlid. Tahlid ni makna bercampur, campuran. Ya. Ada baiknya, ya, ada campur seling-seling dondang sayangnya, ya. Contohlah, ya. Ada tariannya, ada campur aduklah majlis tu. Kalau kita baca tasbih kifarah ini, kana kafaratan lahu, adalah ia sebagai kifarah baginya. Ya, kifarah ni, kafarah tu kifarah lah, mana ia sebagai penghapus dosa baginya. Ini ia tasbih kifarah. Sebab itu disebut sebagai tasbih kifarah. Sebab ya, ada perkataan kana kafaratan. Kafaratan tu kifarah. Ya. Kita namakan dia tasbih kifarah. Ya. Baik, ya, 188 sambung. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada daripada kaum mereka berdiri daripada majlis tidak mereka menyebut Allah Ta'ala di dalamnya, melainkan telah berdiri mereka seumpama bangkai keldai, dan adalah ia bagi mereka satu penyesalan. Nokta. Hadis riwayat Abu Daud dan selainnya. Okey, saya masuk mula. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min qaumin yakumuna fi majlis. Tidak ada daripada kaum mereka berdiri daripada majlis. Berdiri ni maknanya bangun nak balik. Macam itulah. Yang dimaksudkan berdiri itu kita bangun nak balik atau meninggalkan majlis, ya. La yazkuruna Allah Ta'ala fihi, tidak mereka menyebut Allah Ta'ala padanya. Dalam majlis itu, ya, tidak ada sebutan Allah Ta'ala. Maknanya majlis
yang penuh dengan ingatan keduniaan. Diterangkan di sini illa qamu, melainkan telah berdiri mereka an misli jifati himar. Maknanya melainkan telah berdiri mereka seumpama bangkai himar. Wa kana lahum hasratan, dan adalah ia bagi mereka satu penyesalan atau kerugian. Hadis riwayat Abu Daud dan selainnya. Maknanya kalau kita menghadiri majlis-majlis yang penuh dengan kebaikan, mengingati Allah, kita rasa sesuatu santapan rohani. Macam contoh majlis ilmu, itu kita rasa macam satu santapan rohani. Tapi kalau kita menghadiri majlis-majlis yang lara, seperti itu, contohnya kita dalam majlis sukan, tidak ada kalimah-kalimah dan kebesaran Allah dilaungkan. Jadi kita rasa balik ni macam kosong. Macam itulah. Itu dikatakan hasratan, macam lara saja. Berbeza dengan majlis yang di situ mengingati Allah, kebesaran Allah. Jadi kita rasa dada kita terisi. Balik dengan rasa tenang. Kerana kita dapat makanan rohani. Baik, 189 teruskan. Ini panjang sikit hadis ni. 189 dan dari Ibnu Umar. Radhiyallahu anhuma. Ia berkata, jarang sekali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia berdiri daripada satu majlis sehingga ia berdoa dengan doa-doa ini. Untuk sahabat-sahabatnya. Doa dia, wahai Allah, berikanlah kepada kami daripada rasa takut kepadamu apa yang ia dapat menghalang dengannya di antara kami dan di antara memaksiatimu. Dan daripada
rasa taat kepadamu. Apa yang ia dapat menyampaikan kami dengannya ke surgamu, dan daripada rasa yakin apa yang ia dapat meringankan dengannya ke atas kami akan musibah-musibah dunia. Wahai Allah, puaskanlah kami dengan pendengaran kami dan penglihatan kami, dan kuatkanlah kami selama Engkau hidupkan kami, dan jadikanlah ia yang mewarisi dari kami, dan jadikanlah pembelaan kami atas orang yang telah menzalimi ia akan kami, dan tolonglah oleh Engkau akan kami atas orang yang memusuhi kami, dan janganlah Engkau jadikan musibah kami mengenai agama kami,
Dan sama lagi, dan janganlah engkau jadikan dunia ini sebesar-besar cita-cita kami. Dan juga puncak ilmu kami. Koma. Dan janganlah engkau beri kuasa ke atas kami ke atas orang yang tidak menaruh sayang kepada kami. Noktah. Hadis riwayat Tirmizi, hadis hasan. Baik, kita hayati doa ini. Bolehlah doa ini dibaca ya pada majlis ya. Maknanya selain daripada doa-doa lain, ya bolehlah ditambah dengan doa ini. Ya, doa ya dalam majlis. Baik. Wan ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, ia berkata, qallama, jarang sekali atau sedikit sekali, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW yaqumu fi majlisin, dia bangun atau berdiri daripada majlisnya, hatta yada'u, sehingga ia berdoa, biha ulai da'awat, dengan doa-doa ini, li ashabihi, kepada sahabat-sahabatnya. Mana jarang sekali Rasulullah tinggalkan doa ini ketika dia bangun daripada majlis. Ya. Apa doanya? Ya. Boleh ikut ya. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi baris bawah ya, tuballi ya, tuballighuna bihi jannataka wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Mana baris yang tak ada tu, letakkanlah baris ni, masuk ya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana.
waj'alhul waritha minna. Nah, sambung alif lam tu hul ya. Waj'al sa'rona ala man zolamana wansurna ala man adana wala taj'al musibatana. Tengok barisnya, titiknya kalau kurang betulkan ya. Musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbaro hammina. Wala mablagha ilmina wala tusallit alaina malla yarhamuna. Hamim nun alif hamuna ya. Yarhamuna. Oke, ini adalah doa yang adana. Alaman adana. Wansurna ala man adana. Baik ya, kita semak semula kita hayati makna doa ni cukup mengesan dalam jiwa kita. Ya. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bi bainana wa baina ma'asik. Ini rangkap satu, koma ni satu rangkap lain ya. Nah, macam tu, satu rangkap ya. Jangan sampai ma'asik ya. Wahai Allah, ya berikanlah kepada kami daripada rasa perasaan takut kepadamu apa yang ia dapat menghalang dengannya, apa yang ia dapat menghalang dengannya di antara kami dan di antara memaksiatimu ya, atau memaksiati engkau. Jadi artinya kita minta supaya kita ada perasaan takut. Dengan takut itu dia dapat menghalang kita buat jahat. Tu maksiat ya. Wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatak. Ini satu rangkap macam tu ya. Koma satu rangkap ya. Dan daripada ya rasa taat kepada engkau, apa yang dapat ia menyampaikan kami dengannya akan surga engkau. Jadi kita minta ni wa min ni wa tu ataf lagi. Jadi wa ataf tu masih sambung kepada iksim tu yang atas. Mana dan tu, dan berikanlah kepada kami macam tu. Dan berikanlah kepada kami daripada rasa atau perasaan atau rasa taat kepadamu, ya apa yang ia dapat menyampaikan kami dengannya ke surgamu. Sebab dengan ya mentaati Allah, ya kita akan dapat sampai ke surga Allah. Ya. Minta kepada Allah supaya kita ada rasa dalam hati untuk mentaatinya. Wa minal yaqini ma tuhawinu bihi alaina masaibad dunia, sampai dunia ya. Dan berikanlah kepada kami tu wawa tu memang menyambung daripada atas lah. Dan berikanlah kepada kami ya rasa yakin atau perasaan yakin, tapi kita letak rasa lagi cantik, rasa yakin akan apa yang dapat ia meringankan dengannya ke atas kami dari musibah dunia. Kalau kita tidak ada keyakinan ya, bila kena musibah kita akan rasa benda tu akan berat buat kita dan kita akan bersangka buruk terhadap Allah. Tapi bila kita ada rasa yakin ya kepada Allah Ta'ala, ya kita redha, ya sudah tentulah musibah yang besar yang kita hadapi dunia ni dibandingkan dengan akhirat masih kecil lagi. Ya. Jadi itulah perasaan yakin atau rasa yakin. Allahumma matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Ya sampai situ ya.
Dan wahai Allah, Allahumma tu wahai Allah, puaskanlah kami dengan pendengaran-pendengaran kami dan penglihatan-penglihatan kami, dan kuatkanlah kami selama Engkau hidupkan kami. Jadi mintalah kepada Allah, biarlah pendengaran kita, penglihatan kita ni boleh berfungsi lagi selama kita hidup ni. Kadang kita hidup tapi pendengaran dah tak boleh pakai, kadang penglihatan dah tak boleh pakai. Jadi kita minta supaya bagilah kekuatan selama kita hidup ini, boleh mendengar dan boleh melihat. Waj'alhul warisa minna, masih lagi bersambung, dan jadikanlah ia yang mewarisi daripada kami. Maknanya biar ia jadi warisan kepada kita, kita boleh dengar dan boleh lihat. Itu maksudnya. Waj'al sa'rona ala man zalamana, dan jadikanlah oleh Engkau pembelaan kami atas orang yang telah menzalimi ia akan kami. Kadang orang menzalimi kita, kita tak dapat nak lawan, tak dapat nak melawan mereka. Jadi kita hanya mengadu kepada Allah, pembelaan daripada Allah. Kita tidak mampu untuk meletakkan pembelaan, nak membayar peguam bela mahal-mahal juta-juta, tak dapat. Jadi ini maknanya kita mohon kepada Allah pembelaan orang yang menzalim kita. Wansurna ala man adana, dan tolonglah oleh Engkau akan kami atas orang yang orang yang apa? Ada tu mana musuh, memusuhi kami. Kita minta tolong kepada Allah Ta'ala. Kita tak tahu musuh kita, tapi tolonglah kami. Wala taj'al musibatana fi dinina, dan janganlah Kau jadikan musibah kami pada agama kami, atau menimpa agama kami. Musibah tu menimpa agama kita. Jangan kerana musibah itu kita pun gadaikan agama, contohnya. Wala taj'alid dunya akbara hamina, dan janganlah Kau jadikan dunia itu sebesar-besar cita-cita kami. Sebab cita-cita kita, sebesar-besar cita-kita ialah akhirat. Jangan jadikan dunia itu matlamat utama, sebesar-besar cita-cita kita, salah. Wala mablagha ilmina, dan tidak puncak ilmu kami. Maknanya kita jangan jadikan dunia ni sebagai ilmu tertinggi buat kita. Biar yang paling tinggi ialah ilmu akhirat kita. Jangan ilmu dunia. Sebab ilmu dunia ni akan memejamkan kita daripada melihat akhirat. Wala tusallit alaina ma la yarhamuna, akhir sekali. Wahai Allah, dan janganlah Engkau beri kekuasaan atas kami orang yang tidak menaruh harapan, menaruh sayang kepada kami. Jadi orang yang tidak menaruh sayang kepada kita, janganlah Engkau bagi kekuasaan mereka untuk menekan kita. Inilah doa yang dikatakan Nabi, katanya jarang sekali dia meninggalkan pada majlis-majlis yang diadakan. Baik, sekadar itu dulu. Dan kalau dapat ditandakan doa majlis ini, dan kalau boleh dihafalkan, hafalkanlah. Siapa-siapa selalu ada mengadakan majlis, kalau akhir-akhir doa tu tambahlah dengan doa ini, sebaiknya. Doa yang perlu dihayati supaya dapat mengesan ke dalam jiwa kita. Baik, sekadar itu dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim.